Baik, terima kasih kerana masih setia bersama dengan kami di Malaysia hari ini. Dan tadi sebelum berehat tadi saya ada cakap kita nak tahu sebenarnya macam mana petua amalan tradisional bagi meningkatkan tahap kecerdasan mental dan fizikal sepanjang PKP ini. Ada kata apa yang sebenarnya nak berkaitan dengan topik ini? Mungkin ini akan kita bincangkan bersama dengan Encik Muhammad Azhar Abdul Latif, merupakan Dekan Fakulti Perubatan Tradisional Melayu Generasi University College. Kini berada sekarang ini. Assalamualaikum. Encik Muhammad Azhar? Kuat sikit. Encik Muhammad Azhar? Baik. Encik Muhammad Azhar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik. Cik Faria, ya? Ya, saya dengar. Okey, Assalamualaikum jelas? warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Cik Muhammad Azhar, kita nak tahu ni topik ni. Ada yang kata petua amalan tradisional untuk untuk mental fizikal sepanjang PKP ni. Mungkin boleh terangkan sedikitlah berkenaan dengan ini. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu saya nak merakamkan sendiri pengakuan terima kasihlah kepada pihak MHI kerana sudi menjemput kami di Perubatan Melayu sebenarnya dalam konteks petua amalan ini adalah amalan Perubatan Melayu. Ya. Saya selain daripada memegang jawatan dekan di Fakulti Perubatan Tradisional Melayu, saya juga adalah yang dipetua pengamal Perubatan Tradisional Melayu Malaysia dan juga merangkap ahli anggota tetap Majlis Perubatan Tradisional dan Komplementari. Jadi di sini kita nak berkongsi tentang petua amalan tradisional bagi meningkatkan kecergasan mental dan fizikal sepanjang PKP kita ni. Sebab ramai yang tekanan juga kan. Lama kan duduk rumah. Ya, daripada 18 hari bulan. InsyaAllah kalau tak ada apa 9 hari bulan lah sampai 9 hari bulan yang diumumkan oleh kerajaan sehingga sekarang ni. Daripada PKP sekarang ni alhamdulillah kita ada PKPB . Jadi sudah tentu pola kehidupan kita pun dah berbeza. Ya, betul, dah berubah. Dah berubah. Jadi tetapi oleh kerana walaupun sedemikian tetapi kita tidak boleh, kalau dalam Perubatan Melayu kita tidak boleh hilang semangat. Macam mana nak memastikan kita ni tak hilang semangat? Sebab lama sangat dah, tak tahu nak buat apa dah, tengok dinding tengok kita kan, tengok kipas pusing macam tu juga. Jadi macam mana? Ya, dalam pendekatan Perubatan Melayu kita berkonsepkan secara holistik yang merangkumi body, mind dan juga spiritual. Jadi untuk kita berada pada jangan lemah semangat. Jadi semangat ni adalah satu elemen penting dalam Perubatan Melayu. Jangan jangan lemah semangat dan seterusnya kita patah semangat dan lebih teruk lagi kita hilang semangat. Jadi semangat ini harus kita pulihkan melalui elemen yang tiga ini. Kita dalam pendekatan kita adalah pendekatan yang holistik, merangkumi yang dikatakan tadi jasad, jiwa dan minda. Jadi untuk kita memperbetul ataupun memperbetulkan kita punya kesihatan secara keseluruhan ini tadi, sudah tentu di dalam gedung khazanah ilmu perubatan Melayu itu dia punya kiblat, dia punya paksi dia adalah kepada akidah. Baik. Bahawa segala yang datang itu datang daripada Allah SWT. Yang menyembuhkan, yang menyelesaikan juga daripada Allah SWT. Jadi maka apa yang berlaku ini juga datangnya daripada Allah SWT. Maka bila kita berpaksi kepada amalan Perubatan Melayu itu tadi, maka kita tidak gundah gulana. Kita kena reda bahawa even sakit pun dia datang daripada Allah SWT yang menyembuhkan juga Allah SWT. Kita ini sebagai pengamal, khasnya Perubatan Melayu ni adalah untuk berikhtiar saja. Yang menentukan segala-galanya dia. Tapi ikhtiar ini kena betul acuannya. Kena betul caranya, kena betul kaedahnya. Apa caranya? Antara disebut kata petua ni mesti ada cara-caranya. Ya, okey. Yang saya katakan tadilah, pertama sekali kita pergi kepada aspek kerohanian. Jadi aspek kerohanian yang kita nak bawa ini, dia kena ada
salah satu daripada elemen yang pentingnya dia kena ada keyakinan terhadap amalan yang nak dilakukan itu. Ya. Sebagai contoh, ya, saya nak berkongsi sikit tip. Boleh kongsi tip dah ni? Okey, boleh. Ya, tip ni pada. Dalam perubatan Melayu, salah satu daripada amalan yang penting, ya, dalam kazadah ilmunya ialah dipanggil ilmu pernafasan. Ya. Pernafasan. Ya. Okay. Bagaimana kita dapat menangani yang dikatakan stres, ya, ataupun tekanan masa kita menghadapi tempoh sepanjang PKP ini, ya. Jadi sekarang saya tengah tekanan ni. Macam mana nak buat pernafasan tu, Cik Azhar? Okey. Jadi boleh kita kongsi sikit. Kita ada banyak pembahanan, insya-Allah, mudah-mudahan. Tapi dalam masa yang singkat ini kita kongsilah sedikit, ya. Apa yang boleh kita kongsikan, ya. Okey. Boleh kita sama-sama duduk tegak-tegak? Okey, duduk tegak. Saya duduk tegak sekarang ni, Cik Azhar. Duduk tegak supaya tulang belakang kita ni duduk dalam posisi yang dan kita akan bernafas, ya. Bernafas dengan cara dia ada momentumnya, ya. Yang mana kita akan menarik nafas dalam 5 detik, ya. Kemudian kita tahan nafas dalam 5 detik dan kita lepaskan balik nafas dengan 5 detik, ya. Pertama sekali kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya, sebagai bila kita sebut perubatan Melayu itu Islam lah, ya. Jadi kita mula dengan Bismillahirrahmanirrahim sekali dan kita selawat 3 kali, ya. Kita mengendut nafas kita dengan ingatan dan dengan niat, ya. Ini yang spiritual part ni. Supaya kita ada niatnya, ya. Kita ada niat, kita ada ingatan. Yang kita sebut ini adalah segala aura-aura kebaikan, semangat yang kebaikan, supaya dia berada di dalam tubuh kita selama 5 saat. Boleh kita mula? Okey, boleh, Cik Azhar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan kita lepaskan. 5 saat, Cik Azhar? 5 detik, ya. 5 detik. Kepada mereka yang mampu boleh buat tambah lagi 7 detik, 9 detik. Sebab dalam perubatan Melayu ni dia mengambil angka dia. Ya. Jadi semasa kita melepaskan nafas itu, ya, kita ingatkan bahawa kita melepaskan segala penyakit, memuntahkan segala aura-aura yang tidak baik di dalam tubuh kita, supaya dia pergi bersama. Ya? Dia lepaskan nafas tu secara perlahan je lah, tak perlulah macam tak payahlah, kan? Tak perlu. Kita dalam amalan kita ada juga setengah pendekatan begitu. Tapi yang kami amalkan ialah kita lepaskan juga dengan cara perlahan. Bila masuk perlahan, bertertib, keluarnya juga biar dia bertertib. Ya? Selama 5 atau 7 detik dengan ingatan dan dengan niat bahawa apa yang dikeluarkan itu, dikeluarkan segala penyakit, dikeluarkan segala keburukan, dikeluarkan segala aura-aura yang tidak baik. Ya? Jadi dengan cara begitu juga, ya, kita mendapati bahawa kalau dalam perubatan moden dia kata ada hormon, ya, seperti hormon kortisol dapat kita rendahkan, declinekan dia, dan kita tingkatkan hormon serotonin. Serotonin ini satu hormon yang memberi kegembiraan kepada kita. Ya. Bila kita bersedih, berduka, tertekan terutamanya, terus buat ni lah, amalan ni lah, betul ni. Ini salah satu daripada amalan yang daripada 3 aspek yang saya katakan tadi. Rohaniannya, fizikalnya, bodinya, dan juga the mind-nya. Ya. The body, the mind and the soul lah, ya. Jadi jasad, jiwa dan minda. Jadi dia holistik, ya. Baik. Jadi bila pendekatan yang disemikian itu, pendekatan perubatan Melayu ini juga dipanggil functional medicine, ya. Ya. Jadi supaya kita berbalik kepada semangat itu, ya. Ya. Pulihkan semangat dalaman dulu, ya. Ya, kita pulihkan semangat itu. Kalau lemah semangat kita tingkatkan supaya dia jangan patah semangat, ya. Kemudian
itu dari segi spiritual je ya. Kemudian dari segi manipulatifnya. Kalau dapat saya nak share juga bersama bila kita tertekan, sudah tentu anggota tubuh kita yang zahir ini berada di dalam keadaan yang stiff. Ya? Terutama di bahagian tengkuk dan juga di bahagian bahu ini. Baik. Ya, jadi di sini juga saya ingin berkongsi sedikitlah apa yang kita amalkan dalam perubatan Melayu. Selalunya perubatan Melayu pergi mendapatkan urutan tapi dalam PKP ini kita tak bolehlah. Kita tidak dibenarkan menyampaikan prosedur yang bersentuhan. Yeah. Maka kita terpaksa menggunakan DIY lah Kita guna apa tu Cik Azhar? DIY, do it yourself lah. Betul. Pasal pun kena secara DIY lah. Jadi ini juga saya nak kongsikan. So kita kita duduk tegak balik. Baik. Kita letakkan tangan kita. Kat mana? Tangan macam tu. Bertemu jari, ya. Kemudian kita letak ke belakang leher kita, letak ke belakang leher kita. Letakkan ke belakang, Okey. Saya ikut ni Cik Azhar. Dan kita start buat urutannya ke bawah dengan menekan urutan perubatan Melayu ini dia juga dipanggil deep tissue massage Yang ke bawah tekanan ke bawah yang kita bawa sampai ke bahu sini sampai kita ke bahu. Ke bawah kita tekan bawah okey. Sampai baik. Dia ada satu dia anggota muscle otot ni akan menegang. Otot ini kita kena loosekan. Kemudian dalam masa yang sama kita nak lancarkan. Baik Cik Azhar. Sebab kalau kita rasa stres pun memang rasa keras kan. Kalau tu orang kata kalau orang Melayu dulu kena urut kat belakang ni bagi lembut sikit. Okey. Okey Cik Azhar, terima kasih banyak-banyak Cik Azhar. Satunya pernafasan niat kena betul, baca bismillah dulu dan sebagainya, dan keduanya itu antara urutan yang boleh juga mengurangkan tekanan. Baik, terima kasih banyak-banyak Cik Muhammad Azhar Abdul Latif, merupakan Dekan Fakulti Perubatan Tradisional Melayu, University University College. Sikit perkongsian kita berikan. Saya rasa itu antara dua langkah yang boleh juga membantu kita kan. Kadang-kadang duduk diam tu boleh lepas sendiri, bernafas 5 detik, masa hembus tu keluarkan segala aura negatif yang ada. Keluarkan.